Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nawirah Alia binti Badrul Hisham dari kelas CTU 552 AS8. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang perkara-perkara yang telah saya kaji untuk assignment lepas bagi subjek CTU 552, falsafah dan isu semasa untuk SEM ini. Untuk SEM ni kan, kami telah diberi dua tugasan bertulis. Yang pertama adalah berkaitan Tuhan, dan Tuhan yang telah saya kaji bagi assignment lepas ialah Dewi Matahari yang bernama Amaterasu, iaitu Tuhan dari agama Shinto. Seterusnya bagi assignment kedua pula, saya telah membuat ulasan artikel dari buku Shinto The Kamiwi yang ditulis oleh Dr. Sukyo Ono, di mana kedua-dua assignments ni sangat berkait rapat antara satu sama lain. Jadi sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut tentang kajian tersebut, saya ingin mengambil kesempatan untuk menceritakan serba sedikit tentang agama Shinto. Okey. Agama Shinto merupakan antara agama utama bagi negara Jepun selain Buddha, di mana penganutnya mempercayai dan menyembah alam semula jadi, termasuklah seperti tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, matahari, laut, haiwan, objek seperti cermin, tongkat dan sebagainya. Kenapa dia orang sembah semua tu? Sebabnya ialah mereka menganggap bahawa terdapatnya roh suci, biasanya roh dari keturunan Maharaja Jepun ataupun orang-orang yang pernah melakukan kebaikan sewaktu di dunia, di dalam unsur-unsur tersebut. Diorang percaya terdapatnya dewa-dewi atau Tuhan yang digelar sebagai kami yang menetap di dalam unsur-unsur tadi tu. So jadinya mestilah Tuhan diorang pun banyak dan tak terkira, memandangkan Tuhan Shinto boleh hadir dalam pelbagai bentuk. So sebab tu jugalah kalau kita tengok masyarakat Jepun kan, diorang memang sentiasa hormat, tak kira lah sesama manusia ataupun dengan alam sekeliling. Kalau kita pergi negara diorang pun, kita dapat lihat yang budaya masyarakat Jepun ni sentiasa menghormati alam sekitar, di mana mereka tak akan membuang sampah merata-rata sebab mereka percaya bahawa kami boleh hadir dalam pelbagai bentuk di sekeliling mereka. So senang cerita ni, diorang terlalu menghormati kami dengan memelihara alam sekeliling. So antara ramai-ramai Tuhan Shinto ni kan, yang paling tinggi darjatnya ialah Dewi Matahari yang bernama Amaterasu Omikami, yang bermaksud Tuhan yang hebat dan mulia yang menerangi dari syurga. Terdapat juga gelaran Amaterasu yang lain macam Ohirume no Muchi yang bermaksud wanita terhebat dari matahari, dan macam-macam lagi, sebagai kami tertinggi langit, kami pencipta bumi, dan kami matahari. Kami tu bukan maksudnya kita orang tau, tapi maksudnya Tuhan di dalam Shintoism. Amaterasu ni asalnya dilahirkan dari air mata sebelah kiri Dewa Izanagi sewaktu upacara penyuciannya. Selalunya kan macam manusia ni kan beranak, dapat baby macam tu. Tapi Tuhan-Tuhan Shinto ni boleh terlahir dari bermacam-macam benda atau perkara. Contohnya macam dari air mata tadi tu, dari pedang, tongkat, rantai dan banyak-banyak lagi objek lain. Jadinya selepas dilahirkan tadi, Dewi Amaterasu ni telah diangkat oleh bapanya Dewa Izanagi sebagai penguasa mutlak di syurga Takamagahara. Kalau kita cerita tentang agama Shinto ni kan, Tuhan agama ni memang berkait rapat dengan alam sekeliling. So bagi Dewi Amaterasu ni, sumbangan beliau adalah dengan memberikan biji benih biji-bijirin, termasuklah padi, barley, kacang merah, kacang soya dan lain-lain dekat cucunya putera Ninigi untuk membangunkan Jepun dan memerintah di situ. Sebab tu jugalah terdapat perayaan besar yang dinamakan sebagai
Ni Mame no Matsuri yang diadakan di kuil Isejingu sebagai tanda kesyukuran terhadap pemberian rezeki oleh Dewi Amaterasu. So, kuil Isejingu ni merupakan kuil yang memang dihaskan untuk Dewi Amaterasu. Ketubuhnya kuil ni pun ada ceritanya tersendiri, di mana sewaktu Empire Suinin, maharaja tersebut telah mengarahkan puterinya Yamatohime no Mikoto untuk mencari tempat bagi meletakkan cermin Yata no Kagami yang merupakan simbol Amaterasu, di mana penganut Shinto mempercayai bahawa Amaterasu mendiami cermin suci tersebut. Jadinya lepas puteri tadi pergi mengembara mencari tempat penyembahan Amaterasu, akhirnya beliau mendapat ilham dengan mendengar bisikan suara Amaterasu yang menyatakan bahawa dia ingin menetap di Ise. So, selain tu, dewi ini dikenali dengan sifatnya yang berhati mulia dan sukakan keharmonian. Beliau cukup benci dengan sifat-sifat yang jahat, terutamanya macam membunuh, pencemaran, pergaduhan dan lain-lain. Dewi ini siap menceraikan suaminya Dewa Tsukuyomi, iaitu Dewa Bulan, yang juga merangkap abangnya sebab Tsukuyomi ni telah membunuh sahabat baiknya Dewi Ukemochi, iaitu Dewi Makanan, sebab jijik dengan dengan persembahan cara penyediaan makanan oleh Dewi Ukemochi tadi tu. Amaterasu dia rasa terlalu menyampah dengan perbuatan Tsukuyomi tadi, dan akhirnya dia tak nak tengok muka bekas suami tu lagi. Melalui kejadian itu juga, penganut Shinto mempercayai bahawa kejadian siang dan malam berpisah kerana Dewi Matahari dan Dewa Bulan tidak lagi dipertemukan sejak dari kejadian tersebut. So, secara keseluruhannya, Dewi Amaterasu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri yang membuatkan orang Jepun masih menyembahnya dengan mengadakan upacara atau ritual sehingga ke hari ini, terutamanya bagi tujuan kemakmuran, kesejahteraan serta meminta rezeki. Okay, next, saya ingin membuat ulasan artikel dari buku Shinto The Kamiway yang ditulis oleh Sokyo Ono. Buku ni terdapat 5 bab di dalamnya, iaitu The Kamiway, Shrines, Worships and Festivals, Political and Social Characteristics serta Some Spiritual Characteristics. So, penulis ada memulakan karya ini dengan pengenalan terhadap kami, kemudian beliau menyentuh tentang budaya orang Jepun, termasuklah dari segi kuil, adat, ritual dan macam-macam lagi. And lastly, penulis ada menerangkan tentang konflik politik berkaitan Shinto supaya para pembaca boleh memahami serba sedikit tentang sejarah Shinto. Bila kita kaji sebuah buku ni kan, kita boleh menilai dari segi kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel tu terhadap si pembaca. Jadi bagi buku Shinto The Kamiway ni, kekuatan dia terletak pada kaedah penyampaian penulis yang mudah difahami oleh pembaca yang baru ingin mengenali atau yang bukan datangnya dari agama Shinto. Dia lebih simple dan lebih kepada kebudayaan dan tradisi yang masih dikekalkan sampai sekarang dan tak begitu mendalam. Terdapat juga macam gambar-gambar untuk penulis menerangkan tentang sesuatu perkara yang ingin disampaikan kepada pembaca. Even saya sendiri pun sebagai pembaca tak berasa bosan walaupun ada beratus-ratus muka surat yang nak kena baca. So, kemudian kelemahan di dalam artikel ni pula terletak pada tata bahasa Inggerisnya yang terdapat serta terdapat beberapa perkataan yang hilang dalam ayat tersebut. Kita sebagai manusia ni memang biasalah buat silap, macam tertinggal perkataan ke, typo ke.
So, penulis ataupun editor perlu mengambil cakna tentang perkara-perkara ini sebab boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Saya sendiri pun bila baca satu ayat tu tak faham dia nak kata apa. Tapi tahulah ada perkataan yang tertinggal. So, last-last saya perlu merujuk artikel lain yang juga untuk faham maksud yang ingin disampaikan oleh penulis tu tadi. Dari segi sumbangan pula, buku ini memang banyak berbakti kepada pembaca yang baru ingin mengenali Shinto ataupun yang ingin melancong ke Jepun sebab isi kandungannya memang berkait rapat dengan tradisi masyarakat Jepun. Even isu mitologi dalam buku ni pun boleh dikaitkan dengan etika dan adat diorang. Tambahan lagi, memandangkan Shinto tidak mempunyai kitab suci, jadi buku ni pun boleh dijadikan sebagai rujukan utama diorang. So, hasil dari kajian ini, saya dapat memahami dengan lebih mendalam tentang agama Shinto dan agama sendiri terutamanya. Terdapat beberapa perkara yang sama dan berbeza dalam kepercayaan Shinto dan Islam. Contohnya, macam persamaan tu kita boleh ambil dari sudut etika dan moral atau akhlak yang dipupuk oleh kedua-dua agama ini. Manakala dari segi perbezaannya pula, kita boleh lihat dari konsep kepercayaan itu sendiri. Macam agama Shinto menyembah alam dan mempunyai terlalu banyak Tuhan, manakala agama Islam pula hanya menyembah Allah yang satu. Lepas tu, macam Shinto ni tak ada rasul atau nabi untuk membawa ajaran atau membimbing mereka, serta tiada kitab suci seperti Al-Quran. Jadi macam ni diorang belajar tentang agama Shinto? Diorang belajar dari catatan-catatan kuno seperti catatan kuno Kojiki, catatan Nihon Shoki dan lain-lain, serta dari padri ataupun golongan imperialis yang datangnya dari keturunan Amaterasu itu sendiri. Bagi saya, setiap manusia berhak memilih Tuhan mereka sendiri atas sebab-sebab yang tertentu. Oleh itu, kajian-kajian seperti ini kita dapat lebih memahami dengan mengambil tahu tentang Tuhan yang disembah bagi menguatkan lagi keimanan atau kepercayaan, ataupun boleh mendapat hidayah tentang Tuhan mana yang patut disembah sebenarnya. Akhir sekali, setiap manusia juga perlulah menghormati setiap individu walaupun berlainan agama atau kepercayaan, kerana setiap agama serta Tuhan mereka amat mementingkan keharmonian manusia serta alam ciptaannya. Sekian saja laporan saya pada hari ini. Terima kasih.